Rahim. Siapa? Awak dah siapa-siapa tak kisah cepat ah. Alright. Alright. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaimi rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Cikgu mute mic. Okay, right. So dengar Alright, sorry. Terima kasih ni. Now, so ini adalah soalan Aimi. So Aimi buat soalan ni. Soalan satu ni dia adalah darjah satu menunjukkan dalam sel haiwan. So ini adalah DNA. Saya rasa ada soalan awak pun sama juga kot pasal ni. So yang ni sebenarnya ini adalah tajuk tingkatan 4 bab 4 tajuk asid nukleik. Kalau you guys tengok dalam buku teks awak adalah pada muka surat 79 hingga muka surat 80. So mari kita tengok soalan. Okay. Now sebenarnya ini gambar ni kita panggil dia adalah sebagai kromosom. Kromosom ni sebenarnya dia terdiri daripada apa? Sebenarnya dia terdiri daripada rantaian DNA. Okay, so sorry. So kita panggil dia sebagai DNA. DNA ini terdiri daripada rantaian polinukleotida. Kenapa kita panggil dia sebagai nukleotida? Asal kita panggil dia nukleotida. Poli ni kalau ikut korang belajar kimia, poli ni adalah rantaian sebenarnya. So, kenapa kita panggil dia sebagai nukleotida? Sebab dia ada asid nukleik. Yes, sebab ataupun asid nukleik ataupun kita kata unit asasnya adalah nukleotida. So, maksudnya ingat tak dalam tajuk asid nukleik ni adalah sebenarnya adalah rantaian polinukleotida. Kalau satu namanya kita panggil dia sebagai nukleotida. Sebab tu sebenarnya asid nukleik ni ada dua jenis. Okay, ataupun saya conteng sikit, asid nukleik ni sebenarnya adalah rantaian nukleotida. Okay, rantaian nukleotida kita ada dua jenis. Satu adalah DNA, satu lagi kita panggil adalah sebagai RNA. Bezanya kalau DNA dia adalah dua, kalau RNA satu. Okay, so kenapa kita panggil dia poli? Sebab dia terdiri unit asasnya adalah nukleotida. So nukleotida ni adalah unit asas bagi asid nukleik. Okay, dia cerita dia awak steady je tau. Asid nukleik satu rantaian panjang. Bila kita pecah satu, okay, unit asasnya namanya nukleotida. Tak nampak? Saya tak boleh buka skrin belakang ni, bilik sepah. So, satu nukleotida sebenarnya dia terdiri daripada tiga benda. Satu adalah, ini kita panggil dia sebagai gula pentosa. Yang ni kita panggil sebagai fosfat. Ini kita panggil sebagai base bernitrogen. Okay. Now, so soalan dia ni senang je lah. Namakan struktur X. So struktur X ni tak ada masalah. Ini adalah kromosom. Betul. Nah, yang ini. Struktur X terbentuk daripada rantaian polinukleotida, DNA. Okay. Yang berpintal dengan protein yang kita kenali dia sebagai histone. Lengkapkan struktur nukleotida dalam kotak di bawah. Okay, ni betul lah. So, awak ingat tau, kalau dalam bio, lukisan bio ni kita panggil dia wajib berlabel. So, wajib berlabel. So, maksudnya macam ni. Satu markah adalah untuk lukisan, draw. Satu lagi adalah untuk label. Okay, let's say ini draw. Okay, lepas tu ini adalah label. So, maksudnya kalau lukisan awak salah, ni macam terbalik sikit tau. Tapi saya consider betul lah. So, kalau awak punya lukisan salah tetapi awak punya label ini adalah betul, awak boleh dapat markah. So, kesimpulannya untuk bio ni basically kena ada label, lukis dan label. So, barulah dapat 2 markah. Now, saya rasa tajuk ni, saya rasa korang pening sikit tau. So, saya ada buat macam ni.
So ini dalam buku teks awak adalah pada muka surat 79. So awak kena ingat tau, dalam tajuk asid nukleik ni kita ada dua jenis. Satu adalah kita panggil dia sebagai DNA, satu lagi kita panggil dia sebagai RNA. Now, kalaulah untuk DNA, awak ingat nama gula dia lain. Katakanlah kalau untuk RNA, nama gula pentosanya kita panggil dia sebagai ribosa. Tetapi kalau untuk DNA, gula pentosanya kita panggil dia sebagai deoksiribosa. Dia beza daripada segi gula dan juga base bernitrogen. Contoh yang lain. Kalaulah kat sini kita panggil dia sebagai dua jenis gula pentosa, ribosa, deoksiribosa. Ni biar. Ni. Kalaulah beza dia lain antara DNA adalah dari segi bentuk. Okey, saya ulang slow-slow tau. Perbezaan DNA ni sebenarnya DNA dengan RNA ada tiga. Satu adalah kita ambil salah satu. Beza dari segi bentuk. Kalaulah dia double helix berlingkar DNA. Kalaulah dia single line tunggal, rantai yang tunggal, kita panggil dia sebagai RNA. Kalaulah gula pentosa untuk DNA, kita panggil dia sebagai gula deoksiribosa. Highlight pakai pemerah ni tau. Kalaulah untuk RNA, gula pentosanya adalah ribosa. Lepas tu dia ada lagi beza yang ketiga. Beza yang ketiga adalah base bernitrogen. Untuk DNA, base bernitrogen dia adalah ni. Okey, kita CATS. So maksudnya dia terdiri daripada thymina, guanina, adenina dengan sitosina. So kalau saya pendekkan sini, dia terdiri daripada gula CATG. Awak buatlah macam mana sekalipun kan. Okay. So kalaulah untuk RNA pula, dia punya gula dia bezanya adalah thymina diganti dengan urasil. So maksudnya gula dia dekat sini adalah, tadi kita panggil apa? Kejap dah tua. Okay, so CAUG. So maksudnya dekat sini bezanya yang ini. Kalau untuk DNA, Allahu Akbar. Jap. Kalau untuk DNA, dia adalah huruf T. Ni relax je tau. Okay, now kepentingan asid nukleik. So cerita dia macam ni tau. Ini sebenarnya tajuk dalam bentuk tajuk matrix tau. Saya cuba nak cerita as simple as I can. Now, sebenarnya macam ni tau. DNA ni kita tengok fungsi DNA tau. Kalau kita kata DNA ni adalah sebagai pembawa maklumat pewarisan. So fungsi DNA pembawa maklumat pewarisan. RNA ni sebenarnya dia macam photostate. Maksud saya nak bayangkan RNA ni sebenarnya kerja dia adalah salin semua maklumat dekat DNA. Sebab tu kalau awak tengok dekat sini, apakah fungsi RNA? Fungsi RNA adalah menyalin atau ni dia menyalin maklumat dalam DNA untuk membentuk membina protein yang berkaitan. Ya, DNA menentukan urutan asid nukleik, asid amino. Okey, lepas tu DNA itu akan disalin oleh RNA. Okey, so saya buat slow-slow. Apakah fungsi asid nukleik? Fungsi asid nukleik ni ada dua sebenarnya. Kalau kita kata DNA, fungsi DNA adalah sebagai pembawa pewarisan dan juga penentuan genetik dalam organisma. Kalau kita kata dia sebagai RNA, RNA ni sebenarnya dia salin transkripsi dan translasi. Okey, so ceritanya DNA ini adalah rantaian DNA. Rantaian DNA itu dia akan terbuka tau. So dia akan disalin oleh RNA. RNA ni sebenarnya ada 3 jenis RNA. Satu kita panggil dia sebagai mRNA. Ya, lagi sekali. Satu kita panggil dia adalah sebagai mRNA. Yang ini kita panggil dia sebagai tRNA. Sekejap. Dah ready dah. Sekejap ni. RNA ada 3 jenis. Satu kita panggil dia sebagai mRNA. Satu lagi kita pakai rRNA. Satu lagi adalah sebagai tRNA. Yang ni tak tahu pun tak apa. Cuma kita nak kata untuk ribosom, untuk RNA salin DNA, dia ada 3 jenis RNA. Okay, yang ni tak boleh cerita kat sini. Nanti awak pening. So saya tak nak cerita sini dulu. Cuma saya kata RNA ni nak salin maklumat DNA, dia ada 3 jenis.
Pertama, saya pakai bahasa Inggeris senang. mRNA, kedua adalah rRNA, ketiga adalah tRNA. Awak ambil yang bahasa Inggeris tu senang. mRNA, M stand for messenger. Kalau kita kata dia sebagai rRNA, R stand for ribosome. Kalau kita kata dia sebagai rRNA, T tu mewakili sebagai transfer atau translation something macam tu. So basically awak ingat yang bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris mudah sikit lah. Okay, so ini awak tak payah tahu. Okay, ini just baca balik buku teks awak pada muka surat 79. Betul tak? Yes, 79 dan juga 80. So kita tengok dekat sini. Soalan ni saya suka tau sebab dia minta perbandingan dan juga perbezaan. So kat sini dia tanya apakah, okay, bandingkan kan antara kedua-dua struktur ni. Okay, so kalau dia kata bandingkan yang ni dia dah buat kotak kot saya rasa. Dia so awak kena bagi persamaan. Ini adalah persamaan. Okay, lepas tu kena bagi perbezaan. So persamaannya terdiri daripada gula pentosa, basement nitrogen dan juga kumpulan fosfat. Betul. Ataupun awak boleh kata unit asas adalah apa nama dia? Sebenarnya gula pentosa, basement nitrogen, kumpulan fosfat ni membentuk apa? Nukleotida. Yes. So unit asasnya tetap sama, which is kita panggil dia adalah sebagai nukleotida. Cuma nukleotida terdiri daripada 3 struktur, which is dia terdiri daripada gula pentosa, basement nitrogen dan juga kumpulan fosfat. Okey. Nah, perbezaannya adalah DNA adalah rantaian panjang, RNA adalah rantaian pendek. Okey, kalau nak saya bagi cantik sikit, DNA ni adalah Helix ganda 2. yes, rantaian helix ganda 2. Helix ganda 2. Yang ini sebenarnya dia adalah rantaian tunggal. Panjang dan pendek ni saya tak sure lah. Korang tengok kat skema ke? Saya tak ada skema ni tahu kat saya. Panjang, sini pendek. Betul tak? Skema cakap macam ni, panjang dan pendek Kalau awak ikut lukisan ni kan, kalau awak pegang yang ni, awak tengok yang ni. Ni. Okay, kalau yang ni kita panggil dia sebagai DNA. Dia helix ganda 2. Tapi kalau RNA ini rantaian tunggal. Tapi saya setuju jugalah kalau dikata sebagai rantaian panjang. Sebab daripada gambar buku teks ni kan, yang ini adalah rantaian panjang. Yang ini adalah rantaian pendek. So kita boleh bagilah. Dan satu lagi adalah beza dia. Kalau saya lukis kat sini kan, beza dia DNA, RNA, saya tulis sini adalah gula pentosa. Gula, pen ni tak biasa. Gula pentosa, yang sini namanya adalah deoksiribosa, betul tak? Betul ke saya je ni? Sini adalah ribosa. Sini base bernitrogen. Dan dia adalah ATGC. Betul kan? Sini adalah AUGC. Kalau saya tak silap bezanya yang ini. Allah. Sekejap. Bezanya kat sini. U dan T. So maksudnya kalau lah untuk DNA dia ada timina. This one kita panggil dia sebagai timina. Yang ini kita panggil dia sebagai urasil. So senang kata base bernitrogen dia DNA ni beza dekat bahagian ni lah. Timina. Timina kalau dalam RNA diganti dengan urasil. Tapi other than that dia adalah sama. Dekat sini beza lagi satu adalah gula pentosa. Kalau sini nama gula pentosanya deoksiribosa. Yang sini gula pentosanya kita panggil dia adalah sebagai ribosa. Okay, jom kita tengok jawapan ni. Betul tak? Gula deoksiribosa. Okay. This one, tengok rantaian tunggal yang sini terdiri daripada rantaian 2 rantaian nukleotida, setuju. Sini terdiri daripada rantaian polinukleotida tunggal. So maksudnya beza kat sini. Sini rantaian tunggal. Sini adalah
rantaian 2 rantaian. Okey. Nanti awak boleh tambah lagi lah. Satu adalah beza daripada segi gula, satu lagi beza adalah dari segi base bernitrogen. So ni tak ada masalah, ni betul. So dapat 3 markah. Alright, so Aimi dapat 6 per 6. Yo. Right, so kita tengok next question. So next question ni sebenarnya ni dah discuss tau ni. Sekejap, tadi saya ada conteng tau. This one. So, rajah 2 menunjukkan, ini kita dah buat tau ni. So, saya laju je. Rajah 2.1 menunjukkan dua larutan yang dipisahkan oleh dua membran plasma terap. Okey, so kita tengok dekat sini, kita ada air, yang ini dalam buku teks awak adalah pada muka surat 58. Dia adalah mengenai larutan bandingan. So, dekat sini kalau you guys perasan, awak tak nampak saya kan. So, dekat sini kalau you guys perasan adalah, soalan dia kat sini, asalnya saya buat sini A, sini B. So awak tengok dekat sini, akhirnya dia akan jadi apa? Akhirnya ini akan naik ke sini. Kenapa daripada A tu dia bergerak ke B? Sebab ada pergerakan molekul air. Sebab pergerakan molekul air ataupun kita kata H2O dekat bahagian ni lebih banyak. Dekat sini H2O-nya adalah sedikit. So kita nak cerita ni adalah mengenai osmosis. Osmosis adalah pergerakan air. So biasanya dia akan bergerak daripada kawasan yang cair. Ini adalah cair ke kawasan yang pekat. Dan sebenarnya macam ni tau. Kawasan yang H2O-nya banyak ni, ini kita boleh kenali sebagai keupayaan air. Kalau awak pernah dengar perkataan keupayaan air. Keupayaan air adalah tinggi. Yang sini bila air sikit, keupayaan air adalah rendah. Jadi kita nak kata dia nak balancekan air tu sama banyak. Okey, sama kepekatan. So basically, of course lah daripada A, dia akan bergerak ke B. Yang ni saya rasa korang dah faham kot. Tak ada masalah kot kenapa dia naik. Awak just tengok mana larutan yang cair. Molekul air banyak. So kita dah tahu kalau yang bahagian A, dia cair. So dia akan bergerak ke kawasan yang pekat. Nak bagi sama dia punya kepekatan. Ni tak ada masalah. Okay. Now, yang ni pula. Ini dalam buku teks awak. Kalau you guys tengok buku teks. Ini adalah buku teks awak pada muka surat. Muka surat 59. Okay. Now, soalan ni keluar soalan tingkatan 4 tau. Banyak budak salah jawab. Tapi soalan tu macam tricky sikit tau. Soalan tu dia tanya macam ni. Berdasarkan gambar rajah, nyatakan keadaan sel darah. So dia punya keadaan kan. Kalau soalan tu dia tanya keadaan sel darah, awak kena cakap apa yang awak nampak. So yang kita nampak sebenarnya sel itu mengecut. So katakanlah kalau dia kata keadaan sel itu krenasi itu tak diterima. Sebab sebenarnya krenasi itu adalah proses. So kalau soalan tu cakap, apakah keadaan sel darah berdasarkan gambar rajah? Sel darah mengecut. Kenapa? Sebab proses krenasi berlaku. Macam mana proses krenasi itu berlaku adalah disebabkan molekul air meresap keluar. Kenapa molekul air itu boleh meresap keluar? Sebab ia direndam dalam larutan hypertonik, which is molekul air itu adalah sikit. So therefore, molekul air akan meresap keluar. Ataupun ada nak buat ayat tau, tapi saya jarang ajar yang ni. Saya boleh kata sel darah merah adalah hypotonik berbanding larutan. So sebenarnya, apakah itu larutan isotonik, hypotonik dan hypertonik? Ia adalah larutan bandingan. Sebab tu, kalau ayat kita kat sini tau, kita boleh buat satu ayat yang macam ni. Kita kata, yang bahagian A adalah hypotonik. Bahagian A adalah hypotonik berbanding bahagian B. B adalah hypertonik. So saya ulang lagi sekali. Saya boleh buat dua jenis ayat yang maksudnya sama. Ayat saya yang pertama, saya boleh kata tukar pen. Allahu Akbar. A adalah hypotonik berbanding B. Ataupun ayat lain tapi maksudnya sama. B adalah
hypertonik berbanding A. So hypo dengan hyper ni sebenarnya berbanding. So sebenarnya kita banding apa? Kita banding dengan, kalau ini kita banding dengan jenis larutan A atau B. Tapi kalau dalam sel darah merah ni kan, kita bandingkan antara sel darah merah dengan larutan yang direndam. Sebab tu kita boleh buat ayat kalau AC. Kita boleh kata, kat sini kita boleh kata sel darah merah hypotonik berbanding larutan yang direndam. Tapi biasanya saya tak ajar yang ni. Tapi hari tu budak, ini ni kelas-kelas opsi yang buat ni. So dia buat ayat begitu sikit lah. Dia tanya. So explain. Terangkan apa yang berlaku. Sel darah merah mengalami klinasi. Betul. Ini adalah point number 1. Kerana molekul air meresap keluar secara osmosis. Kalau lah saya nak tambah. Kenapa ia berlaku? Sebab ia direndam dalam larutan hypertonik. So kat sini ada 2 markah. Right? So mana-mana point. Ni point ni sedap. Ni mana-mana ni boleh pergi. So yang ini 2 markah. Tak ada masalah. Okay, next one. Okay, yang ini selalu saya tekan banyak kali tau. Yang ni dengar je. Saya rasa korang dah dengar untuk kali kedua. Okay, so kita dah banyak kali, bukan kali kedua. Aplikasi pergerakan bahan merantas membran plasma. Ini ada dalam buku teks awak. Muka surat 66. So aplikasi kita, saya ulang sekali sampai awak nak muntah. So sebenarnya kita ada 5. Yang dah keluar soalan SPM adalah osmosis berbalik dan juga liposom. This one, okay, yang minuman penghidrat semula, larutan selin, minuman isotonik, yang ni belum keluar lagi. Tapi adakah dia keluar? Saya tak pasti, wallahualam. Tapi chances nak keluar tu ada. Mungkin macam osmosis berbalik, liposom, saya tak sure, saya tak rasa dia akan keluar balik sebab dah pernah keluar. Okay, so dekat sini. Nyatakan nama garam. Nama garam itu adalah penghidrat oral ataupun bahasa Inggeris panggil ORS. Tapi biasa kita panggil ORS lah. Kalau saya panggil ORS. Ni P1. Okay, so basically 1 markah. So apakah kebaikan dia? Mengembalikan kehilangan air yang hilang. Okay, atau dan menghidrat. Dan menghidrat semula badan. Okay, cadangan saya kan. Tapi ayat ni betul. Cadangan saya kan, kalau korang buat ayat, korang jangan letak dan tau. Pak, potong. Titik. Sambung ayat baru. Tapi kalau awak confident, awak punya point number 1 and point number 2 tu, dia adalah confident memang dia betul. Okay, tak apa buat dan kat tengah. Tapi kalau awak macam tak confident kan, jangan buat ayat penghubung tu. Pak, potong je. Tak, macam tu je. Tak payah ada dan. Okay. So yang ini okey je sebenarnya sebab dia tak ada masalah. Mengembalikan kehilangan air. Okay. Sama maksud dengan menghidrat semula badan. Maksudnya dia penuh air dalam badan tu. Badan kita penuh air. Maksud hidrat adalah hydrate. Maksudnya badan kita cukup air. So ini 3 markah. So ini adalah point number 1. Point number 2. Ini adalah point number 3. So ngam-ngam 3 markah. So awak ingat kalau soalan itu adalah tanya kan. Theory. Terangkan. So basically korang kena bagi 3 markah. Hurai. Hurai ni panjang sebenarnya. Okay, now soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 ni ada. Okay, saya tanya dulu soalan saya. Awak teka, ini ini mitosis ke meiosis? Mito. Mito. Kenapa mito? Sebab dekat fasa P tu dia kromatik kembar. Dia satu. Yes, yang ini kalau awak nak ni, yang ini ni Augie dia misunderstood sikit. Ini biasa tau. Awak tengok dekat sini. Ini kita panggil dia sebagai gentian gelendung. Ini satu gentian gelendung. Ini satu gentian gelendung. Ini bayangkan ini satu gentian gelendung. Yang ini adalah satu gentian gelendung. So maksudnya yang menyusul kat tengah tu dia seorang. Bila dia seorang, kita panggil dia adalah kromosom ataupun tadi Ziyad kata adalah kromatik kembar. Kromosom atau kita panggil kromatik kembar. Macam mana nak tahu dia kromosom homolog? Awak nak tahu dia homolog, dia couple kat sini. Satu gentian gelendung ni, sini, ada 2 kromosom. So awak tengok gentian gelendung. Kalau gentian gelendung tu ada satu je kromosom, kan dia ada satu je kromosom ni kan? Allah, tak ada beza. Dia ada satu je. Awak terus ingat itu adalah mitosis. Tapi kalaulah dalam satu gentian gelendung itu ada 2 kromosom. Allah, ada 2 kromosom. Itu barulah kalau macam ni, barulah yang ini kita panggil adalah
sebagai kromosom homolog. TH, kromosom homolog. Ini dah betul ni metafasa. Augie tahu ni mitosis, cuma dia tak tahu guna perkataan bila masa nak guna kromosom homolog. Kalau homolog tu maksudnya dia sepasang. Kalau lah macam ni dia single, kalau single ni jawapannya adalah kromosom. Kalau kromosom ataupun kromatik kembar. So, kenapa guna perkataan kromatik kembar? Saya tahu banyak budak yang confused ni. Satu kromosom terdiri daripada dua kromatik kembar. Ni satu kromatik, satu lagi ini adalah kromatik kembar. So, kromosom terdiri daripada dua kromatik kembar. Yang dipegang oleh yang tengah ni, ini kita panggil sebagai apa ni? Sentroma. Yes, ini kita panggil adalah sebagai sentroma. Okay. So, awak nak bayangkan, bila dia putus, kita panggil sentroma ni akan putus waktu ni. Nampak tak yang ni? Yang ni anafasa, nampak tak dia jadi separuh. Masa ni kita panggil dia, kalau yang ni kita panggil dia sebab dia tinggal separuh tau. Sebenarnya tak sesuai kalau masa ni kita panggil dia kromosom. Yang ni kita panggil dia sebagai kromatik kembar. Kenapa dia boleh bergerak? Adalah disebabkan gentian gelendung. Senang kata bayangkan kromosom ni macam buta tau. So macam mana dia boleh bergerak ke tengah? Mula-mula dia jadi macam dia jadi what do we call that? Pendek dan tebal. Lepas tu dia menyusun kat tengah. Okay, dia pendek dan tebal, dia menyusun kat tengah. Bila dia menyusun kat tengah, awak tengok kat sini bila dah ada menyusun kat tengah, lepas tu dia akan bergerak ke kutub bertentangan. So macam mana dia boleh bergerak ke kutub bertentangan? Awak bayangkan ada gentian gelendung. Sebab tu kalau gentian gelendung itu tidak berfungsi, kita kata kromosom itu gagal berpisah. Kita panggil dia sebagai tak disjungsi. So susunan ni, SPM kita keluar ni trial kita keluar ni QPTS, ada tak? Soalan mana Kita ada keluar. Ada kan? Ya Allah. So QPTS. Okey, betul. Now dekat sini, sentroma membahagi dua dan kromosom homolog berpisah. Okay, gentian gelendung memendek dan mengecut. Kromosom homolog ditarik ke kutub bertentangan. So yang ni kan, sorry kosong. Tapi saya sangat hargai effort. So ayat pertama ni semua kurang tepat. Yang betul ni katakanlah ayat the second one ni betul. Gentian gelendung memendek dan mengecut. Kalau saya bagi satu markah. Yang ni. Bahagian ini je. Okay, tapi bawah tu kita tak boleh bagi markah sebab ada perkataan homolog. Katakanlah kalau macam Augie Augie tak letak homolog, kita baru bagi. Kromosom homolog, kromosom tarik ke kutub bertentangan. Sekejap, dia tanya T T. Ya, T. Betul kan? Oh, T. Kromosom homolog ditarik ke kutub bertentangan. Boleh? T. T ni telofasa kan? Kromosom kalau lah dekat telofasa, kromosom tu bukan anafasa je ke? Sekejap. Ni huruf T T Ana je. Oh, betul lah. Saya tertengok S. Terima kasih. Penat weh. Ni anafasa. So, betul. So, anafasa, kromosom homolog, dia akan kromosom akan ditarik ke kutub bertentangan. Yes, correct. Okay. Cuma satu ni je, homolog. Betul tak? Ayat yang ni kalau kita kata Augie buang perkataan homolog, kita boleh terima. Kromosom ditarik ke kutub bertentangan. Okay kan? Ini point nombor 2. So, kalau lah Augie tak letak homolog, kita boleh terima. Kalau yang ni Augie saya bagi 1. Katakanlah macam ni, macam Augie buat kan. Sebab kenapa saya boleh baca ayat di bawahnya adalah disebabkan dia tak ada kata terangkan dua pelakuan kromosom. Dia tak mention kat situ. So, maksudnya kalau dia tak ada spesifik nak berapa jawapan, kita boleh baca sampai habis. So katakanlah statement Augie yang pertama ni salah, tapi ayat yang kedua ni betul. Alah. Tapi saya macam boleh bagi markah. Perkataan dan, saya kurang sikit dan ni. Dia ke, ya Augie. Sekejap, Augie cakap ke? Bukan saya punya, ni siapa punya Terima kasih Augie, kesian Augie. Tak apa, tak ingat lah. Maghrib buat ya, sorry. Okay, so ni bukan So maksudnya kat sini 2 markah. Sorry Augie, jawapan saya lain. Ni bukan awak punya ke? Allah, siapa punya saya scan ni? Saya takut kelas lain ni. Saya takut kelas opsi ni. Sorry sorry kalau salah. Kalau salah scan. Sorry. Maafkan saya. Okay. Now, so soalan seterusnya Rajah 3.2. Rajah 3.2 menunjukkan uterus puan K yang telah dikenal pasti mempunyai tumor malignan.
Okay, ini adalah dalam buku teks muka surat 108. Ini adalah isu kesihatan tau. So isu kesihatan untuk tajuk ni sebelum ni 2021 dah keluar tak disjungsi. Pasal kanser ni tak pernah keluar lagi. So soalan kanser belum keluar lagi. So dekat sini dalam muka surat 108, so saya ada scankan ni. 108, ini adalah kita panggil dia sebagai kanser. So saya terang dulu tau. So sebenarnya mitosis tidak terkawal ataupun pembahagian tidak terkawal dia akan membentuk tumor. So tumor ni ada dua jenis. Satu kita panggil dia sebagai malignant, satu lagi kita panggil dia sebagai benigna. Yang duduk diam dekat satu tempat itu kita panggil dia benigna. Tetapi malignant ni dia jahat sikit lah, dia macam parasit. So kita cerita yang malignant. Malignant ni juga kita kenali sebagai cell cancer. So malignant ni macam ni tau. Katakanlah ini adalah kita panggil dia sebagai tumor. Okay, so katakanlah once tumor tu boleh masuk dalam salur darah, so kita kata dia adalah sebagai tumor malignant. So apakah itu tumor? Tumor ni adalah sekumpulan sel tidak normal. Dia adalah sel abnormal. Dia adalah sel abnormal. Okay, so katakanlah sel abnormal tu duduk dekat sini je, dia tak pergi mana-mana. Kalau duduk kat situ je, kita panggil dia sebagai benigna. Tapi kalaulah dia masuk dalam salur darah kita, okey, dan dia merosakkan tisu-tisu yang baik kat tepi ni, dia boleh rosakkan tisu baik tepi ni, ini kita panggil dia sebagai tumor malignant. So, bila dia dah rosakkan tisu yang sebelah tu, dia boleh masuk salur darah, dia boleh pula attack sistem badan yang lain. So, tumor ni, ini yang kita kata, masalah dengan sel kanser ni atau tumor malignant ni, dia kanser, dia adalah, saya panggil dia macam parasit. Sebab dia pergi bersaing dengan tisu-tisu yang baik untuk mendapatkan nutrien. So endingnya sel-sel tisu yang baik tu semua macam tak cukup makan. Lepas tu bila dia dah bersaing ambil nutrien tu, dia membiak lagi banyak tau. Senang kata yang ni kan, dia pergi ambil nutrien sel bersebelahan. Untuk apa? Untuk dia membiak lagi banyak. Membahagi secara tidak normal lebih banyak. Bila dah banyak, dia dah rosakkan tisu kat situ kan. Dia masuk salur darah, dia pergi attack pula bahagian badan yang lain. Katakanlah dia pergi attack tu masuk salur darah, dia pergi attack dekat kidney pula. So, bila kat kidney dia buat benda yang sama. Maksudnya dia buat benda yang sama macam mana? Dia pergi ambil tisu-tisu yang baik, nutrien tisu-tisu yang baik kat situ. Lepas tu dia membiak, dia akan attack ke bahagian yang lain. So, ini yang kita panggil dia sebagai malignant. So, kesimpulannya, apa beza malignant dengan benigna? Malignant boleh masuk salur darah, dia boleh attack sistem atau organ badan yang lain. Tetapi kalau benigna, dia duduk diam je kat situ. Dia tak kacau. Dia kata kalau dia tumbuh kat sini je. Kalau dia tumbuh kat ovari je. Dia tak pergi masuk salur darah kita, pergi attack benda yang lain. Tapi biasanya kalau daripada benigna ni, biasanya doktor suruh buang. Sebab takut kadang-kadang daripada benigna ni kan, dia boleh jadi maligna. Okay. Now, this one. Okay. Okay, apakah penyebab keadaan tersebut berlaku? So, adalah daripada radiasi. Apakah contoh radiasi? Contoh radiasi adalah sinar gamma. So, contoh sinar yang lain, kita panggil dia radiasi tau. Faktor-faktor lain adalah sinar X, sinar gamma, sinar ultraviolet UV. Ini adalah kena skin cancer. Kalau bahan kimia pula, contoh-contoh bahan kimia, okay, ini adalah kita panggil dia sebagai tar, karsinogen, formaldehyde dan juga benzina. Okay, so sekarang awak tengok faktor-faktor tau. Faktor yang menyebabkan kanser adalah ada 3 jenis. Satu adalah faktor radiasi, satu lagi adalah faktor kimia. Satu faktor adalah radiasi, sekejap saya tukarkan colour. Satu faktor adalah radiasi, satu faktor adalah kimia, satu lagi faktor adalah genetik. Dan kadang-kadang ada satu faktor saya baca gaya hidup. Contohnya kalau dia rajin minum alkohol berlebihan dan dia pergi suntik macam mana dia tak tukar jarum. So lifestyle juga sebenarnya boleh menyebabkan awak boleh kena kanser. Kalau saya terbaca lah lifestyle. Okay. Tapi dalam buku teks awak ni faktor-faktor yang boleh menyebabkan kanser ada 3. Radiasi, bahan kimia dan satu lagi adalah faktor genetik. Okay. Tapi kat soalan ni dia tanya adalah radiasi. So jawapan sini adalah sinar gamma. Nah, soalan seterusnya. Terangkan bagaimana keadaan ini berlaku. Okay, ni tak ada jawapan. Sekejap. Salah. Sorry lah Uji. Salah scan lah. Okay. Selepas 6 bulan, doktor mengesahkan Puan K telah mengalami metastasis tulang. Didapati sel-sel tumor malignant. Didapati sel-sel tumor
Malignan dari uterus merebak ke bahagian tulang puan K. Okay, right. So, malignan dia masuk dalam salur darah. So, dekat sini, dia kata kat sini, terangkan bagaimana ini berlaku. So, jawapannya adalah, awak terangkan dulu, apakah itu sel malignan? Sel malignan ni sebenarnya dia adalah sel kanser. So, jawapannya sel malignan adalah sel kanser yang boleh memusnahkan sel-sel di persekitarannya dan bersaing untuk mendapatkan nutrien. So, bila dia masuk dalam salur darah, dia akan membentuk tumor yang baharu. So, saya buat macam ni kan. So, ayatnya jawapan terangkan bagaimana ini berlaku. Okay, dia daripada gambar kan. Sekejap Ni. So, kita kata adalah pertama jawapannya adalah disebabkan pembahagian sel atau mitosis tidak terkawal. Adalah disebabkan pembahagian sel atau pembahagian mitosis tidak terkawal. Tak terkawal. Okey, membentuk untuk tumor malignan yang juga dikenali sebagai sel kanser. So, saya buat ayat saya, sel kanser masuk ke dalam salur darah ke organ badan lain membentuk tumor malignan baharu. Okey, namakan dia punya rawatan. Rawatan ada 3. Tapi first, mula-mula pembedahan, lagi apa? Kalau rawatan untuk kanser. Radioterapi. Radioterapi, lagi satu? Kemoterapi. Yes. Kalau radio dia pakai sinaran. Kalau kemo dia makan ubat tau. Kimia. Kemoterapi. Tapi apa-apa first thing first, dia akan buat pembedahan dulu, buang. Tapi kenapa lepas buang dia buat kemo atau radio? Sebab kita takut ada sel kanser tu, dia masuk organ badan yang lain. Maksudnya dia dah masuk salur darah, dia pergi attack organ badan yang lain. So therefore biasanya kalau orang tu ada kanser kan, dia dah buang dah dekat bahagian yang dia punya ketumbuhan. Tapi dia kena buat juga kemoterapi atau radioterapi sebab takut ada sel kanser tu dia dah pergi merebak ke tisu badan yang lain. Okay. Now seterusnya. Rajah 4.1 menunjukkan 2 proses. Oh, soalan ni. 2 proses P dan Q yang berlaku dalam sistem pembiakan manusia. Oh, tajuk ni tadi saya baru study ni sebab hari tu saya sangkut tajuk ni. Okay, now ini adalah tajuk gametogenesis. So gametogenesis ada 2 jenis. Kalaulah dia membentukkan sperma, ini kita panggil dia, okay, ini sebenarnya dua-dua ni gambar ni adalah mengenai gametogenesis. Okay, gametogenesis ada 2 jenis. Kalau ia membentuk sperma, yang ini kita panggil adalah sebagai spermatogenesis. Kalau yang ini nak membentuk ovum, oogenesis. Okay, so marilah kita fahamkan dia punya gambar rajah. So daripada sini, apa-apa pembentukan gamet, ia bermula dengan sel yang diploid. So sel diploid dia sama, ada satu sel diploid, kedua-duanya sama. Sel diploid dekat testis dan ovari. So ingat tau, yang kalau yang ni berlaku kat testis. Yang ni berlaku kat testis. Yang ni dia berlaku dekat ovari. Permulaannya sama. Permulaannya kedua-duanya ni dia bermula dengan sel yang diploid yang kita panggil sebagai sel germa primordium. Okay, so sel germa primordium ni sel macam biasa yang letaknya paling dinding dekat dinding ovari atau kalau dekat testis dinding dia paling maksudnya yang paling outer layer, yang paling luar sekali.
Alright. So, sel ini kita panggil dia sebagai sel germa primordium. Dia sel yang tidak mengalami pembezaan di masa yang sama. So, sel ini nanti dia akan mengalami mitosis berulang kali. Okay, berulang kali. Kalaulah untuk testis, dia akan membentuk spermatogonium. Kalau untuk ovum, kita panggil dia adalah sebagai oogonium. Soalan saya, spermatogonium dengan oogonium, diploid atau haploid? Diploid. Diploid. Kenapa diploid? Sebab dia masih belum jadi gamet. Yes, sebab dia belum masih jadi gamet. Dan satu lagi kalau nak tengok dekat sini, sebab dia menjalani mitosis. Kalau ia hanya melibatkan mitosis akan menghasilkan sel yang diploid. Kemudian oogonium dengan spermatogonium ni dia akan berkembang. Kembang tu apa maksud kembang? Dia besar. Kalau you guys perasan tak saiz dekat sini kan? Yang ni kecil sikit kan? Okay, lepas tu dia jadi besar sikit. Sebab tu kita panggil dia berkembang. Kalau sini pun sama. Sini kecil sikit. Dia ambil oogonium ni. Lepas tu dia akan jadi besar. Bila besar, yang ni kita panggil dia sebagai oocyte primer. Yang sini kita panggil dia sebagai spermatocyte primer. Okay. Oocyte primer dengan spermatocyte primer sebenarnya dia adalah diploid. Sebab dia tak mengalami meiosis. So ini adalah 2N. So kalaulah orang tanya oocyte primer ni haploid ke diploid, dia adalah diploid. Kenapa dia diploid? Sebab belum ada melibatkan meiosis. Asalkan dia tak melibatkan meiosis, dia diploid. Okay. So kita tengok satu-satu. Sperma ni senang sikit. Dia kacang sikit. So spermatocyte primer di sini, spermatocyte primer akan mengalami meiosis 1 menghasilkan spermatocyte sekunder. Kemudian spermatocyte sekunder akan menjalani meiosis 2 membentuk spermatid. Spermatid ni nak bayangkan dia adalah sperma tak matang. So bila masa dia matang, bila ada ekor, macam mana dia boleh jadi ekor? Ekor adalah disebabkan proses pembezaan membentuk sperma. Okay. Kalaulah untuk ovum, dia mula dengan oocyte primer. So oocyte primer ni nanti dia akan menjalani meiosis 1. Saya tak nak cerita yang meiosis 1 berhenti kat mana. Saya nak buat meiosis je dulu. Okay, so dia akan mengalami meiosis 1 membentuk oocyte sekunder. Kemudian bila dia lengkap meiosis 2, ni adalah meiosis 2. Bezanya awak dah nampak kat sini tau. Pembahagian sitoplasmanya tidak sekata. Kalau sini saya nak cakap untuk meiosis 1, saya kata pembahagian sitoplasmanya sekata. Kenapa saya cakap sekata? Sebab awak nampak tak? Dia punya spermatocyte sekunder dia sama saiz. Sama besar. Lepas tu dia akan menjalani meiosis kedua. Meiosis kedua dia pun sekata. So dia dapat 4 sel yang sama saiz. Pembahagian sitoplasmanya sekata. Tapi kalau sini nampak tak? Meiosis 1, dia hasilkan 2 sel anak. Tapi satu besar yang kita panggil dia sebagai oocyte sekunder. Satu kecil ni yang kita panggil dia sebagai jasad kutub. Kemudian meiosis 2, dia membahagi lagi. Oocyte sekunder tu membahagi dia jadi satu anak dia yang besar. Satu anak dia yang kecil yang tak ada apa-apa, tak ada fungsi yang akan hilang. Yang hilang ni kecil ni, yang 3 kecil ni, ini kita panggil adalah sebagai jasad kutub. Sebab tu ovum itu besar. Kalau awak tengok sperma semua saiznya adalah sama. Kan? Semua tak ada masalah. Saiznya sama. Sebab kalau saya punya ayat adalah pembahagian sitoplasmanya adalah sekata. Kalau yang ini pembahagian sitoplasmanya tidak sekata. Satu tu dapat besar semua sitoplasma dia gemuk. Satu lagi sitoplasma dia sikit. Okay. Right. Mari. Ni kita baru soalan berapa? Soalan 4. Ya Allah. Nah, nyatakan organ. Ni bukan soalan awak ni, saya salah ni. Ini kelas sorry. Ini kelas UPSI ni. Nyatakan organ. Soalan dah stated dah organ. So kalau organ boleh P tu kita terima tak? Tak. Tak. Jawapan yang betul? Testis. Yes, jawapan betul adalah testis. Salah, saya salah. Itulah buat maghrib lagi. Kan dah salah sekian. So Q jawapannya adalah ovari. Ni tak ada masalah, ni betul. Now bandingkan proses. Bandingkan proses, you guys baca buku teks muka surat ni. Kalau bandingkan, you guys kena bagi persamaan dan juga perbezaan. Yang ni pun tak pernah keluar SPMA. Ni tak tahu lah. Ni kalau keluar Ziad suka kot. Ziad boleh Ziad dah study dah tajuk ni. So kalau perbandingan kita boleh cakap kedua-duanya berlaku dalam organ pembiakan.
kedua-duanya menghasilkan gamet. Kedua-duanya berlaku dalam organ pembiakan. Dua-duanya menghasilkan gamet yang diploid. Dan saya boleh kata tau, kedua-duanya melibatkan proses meiosis dan juga mitosis. Saya boleh cakap lagi kan, dia punya perbandingan. Kedua-duanya melibatkan mitosis dan satu lagi adalah meiosis. Nah, bezanya, tadi kita kata persamaannya kedua-duanya berlaku dalam organ pembiakan kan. Bezanya, kalaulah untuk spermatogenesis, ia berlaku di testis. Kalaulah untuk perempuan, dia berlaku di ovari. Kalaulah dekat sini, dia akan menghasilkan sel dia namanya adalah oogonium. Sini adalah, spermatogonium, ini adalah oogonium. So dekat sini dia akan hasilkan apa? Dia akan hasilkan sperma yang bersaiz kecil. Sini dia akan menghasilkan usus sekunder yang bersaiz lebih besar. Lepas tu kita boleh kata dekat sini adalah dari segi bilangan. Sperma dihasilkan berjuta-juta sekali. Dan sebenarnya sperma ni boleh dihasilkan setiap hari. Tetapi kalaulah untuk perempuan ni kita punya usus sekunder ni sebulan satu je. Dari segi bilangan, perempuan ada satu. Sebulan sekali. Lelaki dari segi bilangan, bilangannya banyak. Spermanya yang dihasilkan oleh banyak dan dia boleh dihasilkan setiap hari. So, ini adalah dia punya perbezaan daripada buku teks. Alright. So, ni tak ada masalah. Okay. Ini. Sekejap. Tolonglah. Saya tahu ni lepas ni mukris ni. Sekejap Come on lah. Ini harap-harap ni betul lah mukris punya ni. Takut salah. Saya rasa ni semua bukan korang punya. Bukan kan? Bijaknya Mariana. Ni kok baru korang punya? Auji ni awak punya Haish. Sekejap, saya ingat tulisan ni. Ni saya tahu ni tulisan ni. Okay, saya baca ni punya jawapan. Betul. Tengok saya dah bijak dah. Mukris pun saya cam tulisan. Ni jawapan ni. Tengok jawapan ni. Ni betul. Aduh. Wah, ni betul, ni betul. Ni testi tengok. Ni jawab betul. Betul. So, persamaan kedua-duanya merupakan proses gametogenesis. Betul? Terima. Kedua-duanya kat sini berlaku kat testis. Betul? Sini berlaku kat ovari. Setuju? Kat sini meosisnya adalah lengkap. Sini meosisnya dua hanya lengkap apabila disenyawakan. Alright. So, betul. So, ni 3 markah. Okay, this one si siapa ni? Jawab punya, Nick punya okey. Right. Ni saya faham. Ini barulah Mukris punya jawapan. Saya dah hafal lah tulisan Mukris ni. Okay. Now, Rajah 5.1. Nanti saya tanda balik, saya bagi kat korang tau. Rajah 5.1 menunjukkan pergerakan air daripada akar ke pucuk. Okay, yang ni, tajuk ni, ingat tak dia ada triple T? Kalau dekat sini, ini namanya adalah, namanya adalah tekanan. Triple T tau. Sini adalah tekanan. Yang sini adalah tekanan akar. Kalaulah yang dekat sini tau. Dekat sini, ini kita panggil dia adalah tindakan kapilari. Dia ada triple T. Kalaulah once saya sampai kat sini ni, dekat daun ni, ni yang dia cerita pasal daun ni, kalau kat daun ni, ini adalah tarikan transpirasi. Ini berlaku kat daun. Ini kan kat batang. Yang ni kat akar. Alright. So jawapan dia. Namakan proses M dan T. So ingat, kalaulah dekat akar, sini adalah tekanan akar. Betul. Kalaulah dekat batang, dia adalah tindakan kapilari. Kenapa kapilari? Sebab kita nak bayangkan diameter xylem yang sangat kecil. So diameter yang sangat kecil, kita consider dia adalah sebagai kapilari. Kenapa bawah ni tekanan? Adalah disebabkan perbezaan tekanan. Kita kata dekat sini H2O adalah banyak. Dekat akar ni H2O-nya adalah sedikit. So disebabkan perbezaan tekanan. So H2O daripada akar akan meresap masuk secara osmosis. Allahu Akbar. Hai Mariana. Osmosis. Let's go Mariana. Osmosis. Right. Okay. 9.30 saya berhenti tau. Sekejap. Okay. Ada masih lagi. Right. Okay. Sini. Laluan air tu, awak tahu tak laluan air kita sebenarnya ada 2 jenis?
Sekejap Satu adalah apoplas, satu lagi simplas. Korang pernah dengar tak? Pernah. Pernah kan? Okay, awak je dengar. Awak je. Okay, yang ni saya contoh tau. Ni saya dah discuss dengan budak UPSI tulis saya sunyi. Ini adalah tingkatan 5. Ini adalah bab 4. Muka surat 81. So, pergerakan air ada dua jenis. Kalau dia bergerak air tu, pergerakan air tu adalah antara sel. Okay. Sorry. Antara, yalah. Ni kan. Ini adalah antara sel. Nampak tak? Dia masuk sel A, sel B, sel C. Yang ni kalau pergerakan dia, air dia masuk antara sel. Yang ini kita panggil dia sebagai laluan apoplas. This one kita panggil sebagai Allah. Laluan apoplas. Laluan apoplas. Satu lagi laluan, kita panggil dia adalah laluan simplas. Saya sebenarnya yang ini saya belajar dulu dekat U atau dekat matrik ni. Korang belajar banyak, saya tak tahu kat matrik korang belajar apa ni. Simplas. Okay, ini laluan air. So, laluan air ada dua jenis. The first one we call as simplas. The second one we call as apoplas. What is the meaning by simplas? Simplas tu meaning air tu bergerak. Dia bergerak melalui air bergerak melalui sitoplasma dan plasmodesmata. Plasmodesmata. Sabar ya semua. Ni semua duniawi. Sekejap air. Ziad dah tumbuhan kan. Kita tak boleh disimulasi tumbuhan. Dia pun benda hidup. Melalui saga juga saya. Ruang antara gentian selulosa dan dinding sel. Okay, kalau awak tak faham ni kan, saya terang sikit Subhanallah, dinding sel. Okay, macam ni tau. Kalau lah awak tengok daripada gambar ni, kalau dia boleh bergerak antara sel ke sel ni, yang ini kita panggil dia adalah sebagai laluan simplas. So, this one, yang N ni merujuk kepada laluan simplas. Sebab dia boleh lalu antara sel ni pergi sel seterusnya. Okay. Tapi jika laluan itu, saya ambil apoplas kalau apoplas tu dia tak boleh lalu antara sel, dia lalu tengah-tengah ni. In between this one. Ya Mariana, this one. Ya. Dia lalu kat sini. Kan? Lalu sini dia tak boleh masuk. Dia lalu tepi tu. Dia lalu antara ruang dinding sel tu. So, yang ini kita panggil dia adalah sebagai apoplas. So, kesimpulannya, jika air itu boleh bergerak jam daripada satu sel, pergi ke sel yang lain, yang ini kita panggil dia sebagai simplas. Okay? Tapi, kalau dia tak boleh jam daripada sel, tetapi dia lalu tepi-tepi sel, yang ini kita panggil dia adalah sebagai laluan apoplas. So, laluan air ada dua jenis. Okay, ini sebenarnya cerita kat mana? Ini adalah kita cerita dekat tekanan akar. Saya sebenarnya skip tau tajuk ni. Saya dah agak ini dekat bahagian eksplorasi tau tak? Okay, so berdasarkan Rajah 5.2, nyatakan laluan N. So laluan N, air bergerak melalui sitoplasma. Betul? Okay, itu adalah laluan simplas. Betul? Nama laluan ni adalah laluan simplas. Sebab dia melalui sitoplasma ke sitoplasma lain. Merupakan pergerakan air. So, saya terima jawapan ini. Yang ni okey tak? Ziad, boleh faham tak ni Ziad? Boleh. Kalau Ziad faham, nanti tak faham tanya Ziad. Okay, yang ini adalah, yang ni pun tak ada keluar tau. Ini awak, ni sebenarnya ni apa ni? Gutasi. So senang kata, dekat daun ni dia berlaku dua benda tau. Dekat daun kita ni, dia berlaku satu, kalau dia keluar dari sini, ini kita panggil dia adalah sebagai gutasi. Kalaulah dia keluar daripada stoma, kita panggil dia adalah sebagai transpirasi. Okay, proses ni dua-dua adalah sama, adalah dia mengenai molekul air. Kedua-duanya berlaku dekat daun dan kedua-duanya melibatkan kehilangan air. Bezanya,
air dalam bentuk gutasi ni dalam bentuk cecair. Kalau yang ini, dia adalah air itu adalah dalam bentuk wap air. Persamaannya kedua-duanya adalah proses kehilangan air. Perbezaannya adalah dari segi keadaan. Bila lah gutasi macam embun lah kadang orang cakap, dia berlaku waktu malam. Okay, ataupun Pagi. yo, betul, pagi. So malam je pun boleh. Nah, terangkan kesan yang berlaku sekiranya tumbuhan tak dapat menjalani gutasi. Gutasi ni sebenarnya macam dia tahu dia kenapa kena berlaku sebab waktu malam air tu dia masih meresap masuk ke dalam daun tau. Tapi stoma tutup. So gutasi tu sebenarnya nak keluarkan air berlebihan daripada daun. Kalau tak ada berlaku gutasi, urat daun pecah. Sebab air tu terlampau banyak dekat urat daun. Sebab tu jawapan dia dekat sini adalah urat daun pecah. So bahaya urat daun pecah. So kalau urat daun pecah, dia akan menyebabkan daun itu dia akan terdedah kepada jangkitan patogen. Betul? Dan menyebabkan penyerapan air terganggu. So ini 3 markah. Alright. So yang ini, gutasi ni penting untuk tumbuhan herba. Biasanya gutasi ni penting untuk tumbuhan herba. Sebab tumbuhan herba ni dia batang dia lembut, dia tak ada batang berkayu. Tumbuhan herba. Okay, ni betul. This one. Itu je ke? Tak. Ni je. Kenapa cepat? Oh, cepat. Tumbuhan kan? Cepatlah kan? Betul lah. Okay, now. Okay, ini siapa Ni betul tak? Weh, betul ni. Saya rasa betul ni kelas awak. Saya punya ni. Betul. Saya takut saya asyik salah scan je. Okay, kumpulan darah manusia ditentukan oleh kehadiran antigen. Tadi saya cakap pasal antigen tau. Antigen macam name tag. Kita gang. So katakanlah dekat sini. Kalau lah dia kata dekat sini kan, kalau darah AB maksudnya dia ada 2 name tag tau. Dia ada name tag antigen A dan juga antigen B. Tapi kalau O ni dia macam royalties. Dia tak perlu name tag, dah tahu dia siapa. So kalau O dia tiada antigen. Yang ni tiada antigen. Yang ni ada antigen. Antigen dia adalah antigen A, antigen B. Okay. Kalau antibody, anti. Okay. Kalau AB ni dia tak anti siapa-siapa. Dia tak ada antibody A dengan B. Disebabkan dia tak ada antibody ni, dia boleh terima darah dari semua kumpulan darah. Kalau yang untuk O ni, kenapa dia tak boleh terima darah A, B atau AB? Sebab dalam darah dia ada antibody A dan B. Disebabkan dalam darah O ada antibody A dan B. Okey. Kalaulah kita masukkan dia juga, dia akan bergumpal. So disebabkan dia ada antibody A dengan B, dia tak boleh terima darah dari kumpulan selain O. Daripada kumpulan selain O. Okay. Now, so soalan ni, Encik X mengalami kemalangan dan memerlukan pemindahan darah. Encik X mempunyai darah A. Berdasarkan jadual di atas, individu manakah dari kumpulan darah di atas boleh menermakan darahnya? So jawapannya paling senang adalah darah jenis O. Okay. Kenapa? Sebab darah jenis O ni saya suka ambil ni dia adalah penerima universal dan satu lagi darah O tiada antigen. Saya tambah sikit tiada antigen A. Tidak ada antigen A dan B. Tapi tiada antigen saja pun saya terima. Okay. So, tiada antigen. Betul? Okay. Now, yang ni. Soalan ni. Seorang lelaki rasius positif berkahwin dengan wanita rasius negatif. Okay. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah 6.1. Lengkapkan rajah skema tersebut dan nyatakan kebarangkalian pasangan tersebut mendapatkan anak rasius negatif. Let's go. Bapak dia rasius positif tetapi kalau kita nampak ni sini positif negatif, ini kita panggil dia homozygote atau heterozygote? Heterozygote. Yes, heterozygote. Saya suka resesif tau. Resesif ni kacang. Resesif ni semua mesti homozygote. Ni mesti resesif. Resesif ni saya dah tahu. So dekat sini, okay, apakah cabaran kalian dia nak dapat anak rasius negatif? Cabaran kaliannya adalah 50%. Okay. So dekat sini ni betul. Pak. 1 markah. Ini 1 markah. Lepas tu soalan tu dia tanya pasal kebarang kalian kan?
Saya rasa macam ada tanya kebarangkalian lah. Sekejap Sekejap. Tak ada. Kebarangkalian. Oh tak ada. Tak Ni ada. nyatakan kebarangkalian. Kalau kebarangkalian bukan you guys kena patut buat nisbah Kalau Maksudnya dalam persen boleh je. Persen. boleh. So saya ambil 50%. Tapi saya tak tahu skema sebab soalan tanya kebarangkalian. Kalau kebarangkalian ikut logik saya 50%. Kebarangkalian 50%. So this one saya bagi 2 markah tau. Dina tak dapat 3 sebab soalan satu lagi dia tak jawab kebarangkalian 50%. Sebab soalan tu saya rasa kebarangkalian. So dia mesti Tapi dalam skema tak ada tulis kebarangkalian je. Ya. Tapi kalau dekat sini tau, ikut saya punya kefahaman tau. Tengok baca kebarangkalian. Bukankah kebarangkalian mesti ada numbers? Faham. Kan? Kebarangkalian. Yang ini adalah statement tau. So, dia punya probability dia kalau saya nak tambahkan. Nisbah. Saya akan tambah sini sikit. Either this one is 50%. This one also 50%. Sebab soalan last tu, dia tanya kebarangkalian. Ikut logik saya, kebarangkalian mesti ada nombor. Ataupun kalau awak tak buat 50%, awak boleh buat macam ni. 1, nisbah 1. This one kebarangkalian. Tak apa, tambah je. Sebab saya tengok kehendak soalan tu dia minta kebarangkalian. Ikut logik saya, kebarangkalian tu mesti ada nilai. Right. Last. Okay, yang ni. Berdasarkan rajah 6.1, nyatakan genotik pasangan yang punya ratios negatif. Yang ni soalan ni saya baca 2 kali. Nyatakan genotik pasangan yang punya ratios negatif memastikan anak-anak pasangan tersebut tidak menunjukkan fenotip ratios negatif. Dia nak katakanlah saya ni kan, saya baca soalan ni 2 kali, 3 kali. Saya ni ratios negatif. Kalaulah saya nak kahwin, saya kena ambil suami saya yang jenis apa? So, dekat sini jawapannya betul. Dia mesti ratios positif tetapi yang jenis homozygote. Kenapa tak boleh yang RH positif dan juga satu lagi yang ada ni? Kenapa kita tak boleh ambil yang ini? Sebab nanti kalau kita buat gambar rajah skema, nanti ada yang dapat ratios negatif homozygote. Kan? Dia kalau kita kahwin, katakanlah orang tu, dia kahwin dengan macam ni lah. Ini gambar ni lah. Katakanlah, ibu ni kan, dia kahwin dengan bapa yang rasios positif tetapi jenis yang heterozygote. Anak dia kebarangkaliannya adalah 50% positif, 50% adalah negatif. Tapi kalau katakanlah dia nak confirmkan dia tak nak anak dia langsung ada rasios negatif, dia kena kahwin dengan pasangan dia yang ini. Maksudnya kalau yang ini dia kahwin yang positif-positif, 100%. 100% anak dia adalah ratios positif. Okay, ni betul. Nah, soalan nombor 7. Soalan nombor 7 ni, jap. Kenapa saya dah salah ni scan? Ini saya tahu Akish. Jap. Lah, bijak Mariana. Soalan nombor 7 saya tak scan. Okay, soalan nombor 7 ni siapa Soalan nombor 7 ini adalah kimo gerak balas. Gerak balas ada 2 jenis. Satu gerak balas geotropism, satu lagi kita panggil dia adalah gerak balas fototropism. So dalam kes ini bila racun kita panggil dia adalah sebagai geotropism. Bukan. Kimo. Kan, kimo. Penat dah weh. Kimotropism. Ni siapa? Sekejap. Ini Dina. Okay, saya ambil Akish punya dulu. Let's go. So, ini adalah soalan ni pun tak pernah keluar SPM. Soalan ni tajuk fotosintesis tak pernah keluar lagi. So, ini kalau dia tanya organel, cytosol, yang ini kita panggil apa? Rajah 8.1 ni sebenarnya rajah apa? Kloroplas. Bijak. Ini adalah kloroplas. Kalau satu benda lah ni, Y ni yang ditunjuk, ini kita panggil sebagai tilakot. Timbunan tilakot yang banyak ni, kita panggil sebagai Stroma. belum. Stroma yang ni. Granum. Ini kita panggil sebagai granum. Kalau ini kita panggil dia sebagai stroma. So, fotosintesis ni dia berlaku 2 tempat. Satu dia berlaku kat tilakot, satu lagi dia berlaku dekat granum. So, fotosintesis ada 2 jenis. Satu adalah bersandarkan cahaya. Tilakot ni adalah tindak balas bersandarkan cahaya. Saya tak nak cerita ni, panjang ceritanya. Dia yang ini
tak bersandarkan cahaya. Bukan dia berlaku pada waktu malam tau. Dia tidak bergantung kepada cahaya matahari. Tak bersandarkan cahaya. Tak bersandar cahaya kan? Ada kan ya? Ada kan? Bersandarkan cahaya. So, mula-mula mesti bersandarkan cahaya dulu. Tak nak cerita, panjang ceritanya. Lepas tu barulah tak bersandarkan cahaya. So, namakan bahagian yang berlabel. So, nama bahagian berlabel, X adalah stroma, Y adalah thylakoid. Correct? So, nyatakan dua peringkat utama dalam proses fotosintesis dan nyatakan dua peringkat. Yes, pertama adalah tindak balas cahaya. Tadi kita kata ini yang berlaku kat thylakoid. Tak payah. Saya just nak bagi refresh je. Tila. Saya kalau dah salah ejen saya dah penat lagi. Thylakoid. Ini adalah stroma. Yo, this one betul. Ini betul. Pelajar 81. Okey, tuliskan persamaan. Ya, ini adalah persamaan seimbang Korang balance equation. Korang mesti terror kimia kan? Yang ni. Tapi kalaulah korang tak hafal balance equation macam ni kan, korang boleh je buat. Awak kata sini adalah air. Sini adalah gas. Karbon dioksida. Dia akan menghasilkan glukosa. Dia akan menghasilkan gas oksigen dan juga air. Kalau korang tak hafal yang ni, berapa dia punya molekul-molekul tu, you guys buat dia dalam bentuk perkataan pun boleh. Tak ada masalah. Right. Now, 8.2 menunjukkan satu eksperimen menguji kadar fotosintesis apabila menggunakan dua jenis cahaya lampu yang berbeza bagi memastikan fotosintesis berlaku pada kadar optimum. Right. So yang ini pakai LED. Sorry ni. This one pakai Blu-ray. Yang ni dia pakai color Kalimantan. Biasa je. Fluorescent. So, terangkan perbezaan yang dapat diperhatikan pada kadar fotosintesis apabila memerlukan cahaya yang berbeza. So, kadar fotosintesis menggunakan lampu LED adalah paling banyak. Lampu biru kan? Lampu biru LED adalah paling banyak. Manakala kadar fotosintesis yang menggunakan lampu Kalimantan adalah rendah. Setuju? Okey. Hal ini kerana lampu berwarna biru bagus ayat panjang. Okey tak? Baca ayat tu penuh. Mempunyai jumlah tenaga untuk menggunakan elektron dan untuk elektron dalam tidak balas bersandarkan cahaya. Ataupun awak kata tindak balas. Sekejap, ada satu ayat tu tau. Nanti saya conteng ke awak sekejap. Ada satu ayat tu kalau colour biru, kalau awak tengok dalam buku teks awak, if I'm not mistaken. Sekejap Warna biru. Warna biru ni, okay. Dia boleh diserap oleh carotenoid sebelum dipindahkan kepada klorofil. Tapi di semua pun saya setuju. 2 markah. Right. Now seterusnya. Graf 1 menunjukkan satu titik B. B ni adalah compensation point ataulah titik pampasan. Okey, berlaku masa titik pampasan ni, apa yang berlaku? Yang berlaku adalah kadar fotosintesis adalah sama dengan kadar Respirasi. Baik ke tak baik? Tak. Tak. Kalau itu tak. Tak, sebab dia tak ada glukosa lebih. Bila dia tak ada glukosa lebih, maksudnya dekat sini dia tak ada tenaga lebih. Bila tak ada tenaga lebih, maksudnya dia ada tenaga lebih. Tenaga glukosa tiada lebih. Ya Allah. So dia tak ada tenaga lebih. So maksudnya tiada pertumbuhan. Dia bantu. Jadi macam nak bayangkan kan? Dia just surviving saja. Macam orang tu macam dekat macam Afrika yang dia makan tu hanya untuk survive saja. Tapi dia tak ada tenaga lebih. Ada glukosa lebih untuk dia punya growth. Dia just surviving saja. So kesian lah. So dekat sini terangkan apa yang berlaku apabila keamatan cahaya meletas tapi dia tak tanya compensation point tau. Dia tanya yang ni. Kalau lah let's see. Kalau yang atas ni kan dia melepasi ni, bagus ke tak bagus? Bagus. Yang ni kita kata apa? Fotosintesis. Yes, sebab yang ini kadar fotosintesisnya adalah lebih tinggi berbanding kadar respirasi. So bila fotosintesis tinggi, glukosa banyak. Bila glukosa banyak, tenaga banyak. So bila tenaga banyak, so adalah pertumbuhan. So ayat dia kat sini, kadar fotosintesis menjadi lebih tinggi
daripada kadar respirasi. Correct? This one one point. Gas karbon dioksida diperlukan untuk diserap di atmosfera untuk melalui stoma menampung kadar penggunaan gas karbon dioksida dalam fotosintesis. Sekejap, ayat panjang. Gas karbon dioksida perlu diserap daripada atmosfera. Gas karbon dioksida. Ni skema jawab macam ni ke? Terangkan apakah yang berlaku. Kadar fotosintesis yang menjadi lebih tinggi, gas karbon dioksida akan diserap daripada atmosfera stoma untuk menampung kadar fotosintesis. Oh, faham. Okey, yang ni betul. Siapa ada skema? Skema tak sediakan jawapan soalan ni. Hebatnya soalan. Okey. So, boleh saya pakai saya punya ni. Kalau dia kata kat sini, macam ni tau, ayat Akish yang last ni, gas karbon dioksida perlu diserap daripada fotosintesis sebab ceritanya macam ni. Kita buat equation sama-sama. Kalau fotosintesis, dia adalah proses karbon dioksida plus H2O. Dia akan menghasilkan what we call glukosa plus oxygen, and the other one is H2O, water. H2O. But then for respirasi is the opposite way. Meaning glukosa will be oxidized by oxygen. Okay. Untuk bentuk to form energi, tenaga dan karbon dioksida. Ayat Akish kat sini, yang ayat dia statement yang ini ni, yang panjang ni, ikut kefahaman saya, Akish nak cakap yang ni tau. Kalaulah pada kadar yang ini adalah respirasi, dalam proses respirasi ni dia hasilkan, awak nampak kat sini dalam proses respirasi ni dia akan menghasilkan tenaga kan? Dia akan menghasilkan gas karbon dioksida kan? Tapi gas karbon dioksida ni tak banyak. Sedang kata macam ni, in compensation point kat sini kan, dia dapat gas karbon dioksida dia adalah daripada proses respirasi. Tapi kalau Akish cakap kat sini, ayat yang ni dia kata gas karbon dioksidanya perlu diambil daripada atmosfera. Dia tak cukup daripada hasil respirasi. Tapi ayat dia panjang sikit lah. Senang kata, untuk fotosintesis di peringkat yang diorang soalan yang ini, karbon dioksidanya bukan daripada respirasi dalam sel itu. Sebenarnya dalam sel tu pun dah ada, dalam ruang antara sel-sel dalam daun tu dia dah ada karbon dioksida sebab hasil daripada respirasi. Tapi sikit. So, untuk fotosintesis berlaku pada tahap yang ini, dia perlukan gas karbon dioksida adalah daripada atmosfera. Kalaulah you guys tak boleh dapat tangkap ayat Akish ni betul, awak boleh buat macam ni. Dalam peringkat yang ni, kita kata kadar fotosintesis melebihi kadar respirasi. Oleh itu, tenaga atau glukosa yang dihasilkan adalah lebih. Therefore, pertumbuhan akan berlaku lebih tinggi. Okay. Dia kata kat sini terangkan apa yang berlaku pada peringkat keamatan cahaya melepasi titik papasan kan. So awak boleh cakap tu lah, kadar fotosintesisnya adalah lebih tinggi. So apa kesannya? Glukosa banyak. Apa bagusnya glukosa banyak? So dia ada banyak tenaga. So apa bagusnya banyak tenaga? So pertumbuhan boleh berlaku. Alright. So sampai sini okey tak? Sekejap saya nak habiskan satu soalan 7 kan? Okay, soalan 7 ni saya minta maaf, saya kena pakai kelas ni. Aduh, saya dah salah scan. Bijak tu lah. Sekejap. Sini ke patutnya? La ilaha illallah. Okay, last. Okay, ini soalan ni adalah jawapan daripada kelas ni tau. Daripada kelas opsi. Now, Rajah 7.1 menunjukkan gerak balas tumbuhan akar terhadap bahan kimia di tanah. Okay, so kita dah tahu ini adalah chemotropism. Anything berkaitan dengan gerak balas adalah rangsangan akan menghasilkan gerak balas. Kalau dia suka, kita kata dia positif. Kalau tak suka, kita kata dia sebagai negatif. Okey, kalau yang ni, dia akan menjauhi. Nah, namakan gerak balas ini, kita panggil dia sebagai chemotropism. Okey, this one. Rajah 7.1 menunjukkan pertumbuhan pucuk dan akar di bawah pengaruh oksin. Awak ingat tahu, bila pengaruh oksin, gambar macam ni je, awak kena tahu ini adalah geotropism, bukan foto. Kenapa bukan foto? Sebab tak ada cahaya. So, asalkan awak nampak biji benih terbalik macam ni kan, tak ada cahaya matahari, so awak kena tahu ini adalah geotropism. So jawapan dia dekat sini adalah geotropism. Kenapa bukan foto? Sebab tak ada cahaya. So ini gerak balas ni kita panggil sebagai geotropism.
Kalau spesifik, gerak balas tu geotropism. Kalau saya nak spesifik, pucuk menunjukkan geotropism negatif. Kenapa? Kepekatan oksin yang tinggi merangsang pemanjangan sel. So, pucuk akan tumbuh ke atas. So, soalan seterusnya. Ni dah salah dah ni. Dia pergi arrow kat sini. Lukiskan arah pertumbuhan akar selepas 5 hari dalam rajah 7.2. So, lukislah macam ni. Ni kacang lah. Senang. Okay, saya nak cepat. Okay, now soalan seterusnya 7.3. Sorry. 7.3 menunjukkan bahagian hujung akar biji benih yang dipotong. So, bila dipotong kat situ, oksin tak ada. Bila oksin tak ada, pemanjangan sel tak berlaku. So, soalan dekat sini dia kata, terangkan kesan tindakan terhadap pertumbuhan akar. So, pertumbuhan akar akan terbantut. Kenapa? Kerana tiada oksin. Bila tiada oksin, tiada pertumbuhan. Right. So, soalan seterusnya, laju. Ini muka surat 103. Rajah 7.4 menunjukkan biji benih yang ditanam pada musim kemarau. Berdasarkan Rajah 7.4, terangkan bagaimana SAFCC memainkan peranan dalam memastikan kemandirian biji benih dapat dikekalkan pada musim kemarau. Okay, soalan ni very rare tau sebab selalu fitohormon ni jarang tanya pasal acid FCC. Biasanya tanya dua. Sama ada oksin, satu lagi adalah apa nak masak buah tu? Etilena. Yes, thank you Etilina. Now, so kita kata kat sini SAFCC menggalakkan kedormanan biji benih. Okay, so dia dorman maksudnya dia tak tumbuh. Dia tumbuh sebab dalam keadaan dia kurang sesuai kan. Memastikan biji benih ini tidak bercambah semasa waktu kurang air. Okay, so ini adalah jawapan dia. So itu sahaja. Saya minta maaf atas segala salah dan silap. Thank you kerana bagi kerjasama. Salman punya dengan Ziyad punya saya tak sempat. Nanti next class. Saya ada hutang lagi satu kelas online kat awak tau. Tapi next week. Saya minta maaf. Saya betul-betul minta maaf. Tapi saya tak nak burn kelas. Saya takut kalau kita tak belajar bio seminggu ni, saya takut awak lupa bio. Nanti awak nak macam nak cakap? Nak keep on track tu susah sikit. Tapi kita dah lambat sikit ni tau. Tapi saya, first of all saya nak minta maaf dulu. Sebab besok kan masa bio saya nak buat rehearsal. Sebab tu saya cover hari ni. So basically jangan risau. Saya rasa kenapa saya ambil bio tadi saya dah terang. Saya tak nak terang kat sini sebab saya buat recording ni. Sekejap. So saya nak terus end je. So do you have any question? Tak ada. Tak ada. So kalau tak ada, kita habiskan kelas pada hari ini. Saya minta maaf lagi sekali. Yang baik tu daripada Allah, yang kurang tu adalah daripada saya. So itu sahaja semua orang. Okay.